Hai, nama saya Jero Azrul dan saya mengucapkan terima kasih kerana anda memiliki package DVD untuk belajar Forex, rahsia BBMA dan teknik BBMA untuk digunakan menjana pendapatan ratusan pip dan mungkin juga beribu-ribu pip pada masa akan datang. Jadi dalam DVD ini kita fokuskan di mana ada terdapat 5 modul yang berlainan di mana saya akan jelaskan dan saya akan bawa anda untuk satu persatu modul itu. Dan modul ini diambil secara live daripada satu seminar BBMA yang amat penting dan amat kritikal untuk kejayaan, dan anda mesti ulang-ulang selalu ulang-ulang banyak kali untuk tahu apakah rahsia-rahsia yang tersirat di dalam semasa kita jalankan BBMA live itu. Seminar ini dijalankan oleh Master Rohi, iaitu orang kanan untuk Om Ali, dan juga Om Ali sendiri, dan saya akan jadi facilitator anda ataupun bantu anda untuk belajar di rumah satu persatu, dan saya akan jelaskan modul-modul apa yang akan anda belajar nanti. Jadi jumpa di modul 1, modul 2 dan modul 3 akan datang. Terima kasih. Hai, jumpa kita dalam modul 1. Dalam modul 1 ini anda akan belajar spesifik bagaimana untuk setting. Itu bagaimana untuk setting BB, iaitu Bollinger Band, bagaimana untuk setting juga untuk moving average, dan juga akan anda lihat satu persatu apakah sifat, bentuk, hukum asas yang penting untuk kritikal apa yang akan anda belajar nanti. Jadi dalam ini Master Rohi akan jelaskan satu persatu dan anda ulang banyak kali supaya anda dapat lihat dengan jelas, dan pastikan anda dapat faham ini sebelum ke modul kedua, kerana ini adalah saling berkait antara modul 1 dan modul kedua. Cuma kan anda ingat, itu take one step at a time. Jadi maknanya kalau anda terlampau banyak nak faham, pilih satu sahaja dulu untuk faham dan perhatikan correction ataupun perhatikan pembetulan di mana anda perlu betulkan kemudian yang akan datang. Dalam modul 1 juga, apa yang paling penting ialah untuk ketahui bagaimana untuk trend. Maknanya selain setting tadi, trend juga amat penting. Jadi anda akan tahu, maknanya kalau ini ada support resistance ataupun ini BBMA ataupun Bollinger Band di tengah, di atasnya pun maksudnya ini MA, di bawahnya pun maksudnya ini adalah untuk ketahui trend. So trend ni adalah kritikal kerana ini akan menentukan sama ada anda TP, anda take profit ataupun broker yang take profit. Jadi ketahui trend amat penting, dan mesti paling baik jika anda bermula ataupun anda ingin konsisten adalah follow major trend, follow trend time frame yang besar. Ini saya berkata lebih advance, tapi untuk menyediakan minda anda supaya anda clear yang time frame besar ini akan membawa panduan arah, menyebabkan yang bawah belakang ini akan ikut, adik-adik akan ikut mereka. Jadi apa yang penting adalah anda mesti tahu trend dan mesti tahu setting BBMA. Itu maknanya kalau ni buka di atas apa maksudnya, buka di bawah kan, maknanya di MA5, M10, kalau di atas apa maksud trendnya dan apa valid dan apa tak valid. So harap anda perhatikan dengan betul-betul, dan kita jumpa di modul 2 nanti, dan semoga anda study baik-baik, insyaAllah doakan anda berjaya. Saya nak tanya dulu sebelum kita mula, siapa yang baru tahu tentang BBMA? Yang baru tahu, tak tahu apa langsung, setup apa semua pun tak ada. Berapa itu maknanya lain semua dah tahu lah. Mana 1/3 ni yang ada tak tahu. Okay, jadi kalau macam tu kita akan mulakan dengan, kita ada sampai pukul 10.30 malam nanti. Okay, kita ada 10 sampai 10.30 malam nanti. Harap kalau ada yang dah ada account tu, tolong standby account lah. Sebab kita catat untuk buat latihan kali ni. Sepanjang pagi sehingga malam nanti, kalau ada peluang kita akan bagi tahu. Kita akan bagi tahu, ada ini kita masuk lah. Kita stop sekejap kalau rasa tengah-tengah cerita ni, kalau saya kat depan ni kau akan tengok, akan tengok. Okay? Kalau ada peluang masuk, kita masuk sama-sama lah. Tapi malam nanti memang session untuk latihan. Okay? Malam nanti memang session untuk latihan. Jadi standby, jangan standby kan demo, standby account live. Okay, standby account live. Okay, siapa yang tak ada account live lagi? Semua dah ada? Tak ada? Tak ada tak apa. Sebab apa tak ada? Sebab baru nak belajar ke apa? Okey, tak apa, cantik. Kalau baru belajar jangan buka live dulu. Okey, belajar dulu. Okey, apakah makna BBMA itu sendiri? BBMA itu sendiri bermaksud adalah Bollinger Band dan moving average. Teknik kita dinamakan BBMA, dia merangkumi dua indikator yang signifikan dalam teknik kita, iaitu Bollinger Band dan moving average. Okay? Kita masukkan yang pertama adalah Bollinger Band. Macam mana cara nak masuk? Tengok dekat sini. Ada dua cara sebenarnya kita nak masukkan sama ada. Untuk shortcut ni kita tekan di indicators. Kita cari trend. Di dalam trend ada Bollinger Band. Okay, Bollinger Band ni tadi kita tak payah adjust apa-apa, sebab yang default setting dia adalah memang go flow, shift kosong,
Deviation ni 2 dan apply to close. Ini adalah default setting. Kita gunakan default setting. We boleh gunakan default setting. Color ni kita boleh adjust lah. Atau color yang kita suka. Saya sendiri saya gunakan color royal blue ni. Okay, kalau kita tebal sikit. Boleh nampak tak kalau gunakan color ni? Boleh nampak belakang boleh nampak. Alright. Untuk recording dah boleh dapat ke? Saya video lagi boleh dapat? Okay, hari ni kita buat recording kan. Jadi tolong tanya banyak-banyak soalan. Tolong tanya banyak-banyak soalan. Jadi tulis soalan-soalan. Okay, ini adalah indikator yang pertama. Bowling band. Default setting. Tak payah ubah apa-apa. Okay. Dan yang kedua sekarang kita cerita macam mana nak setting tadi. Yang kedua ni adalah sama juga kita pergi ke trend. Kita cari moving average. Moving average kita setkan moving average 50 dulu. Exponential close dan gunakan color aqua. Color aqua. Tebal ni kita pakai tebal nombor 3 okey. Jadi dia tebal daripada semua lain. Kita pakai color aqua. Belum? Yang tak ada setting tadi nampak follow tak? Yang baru tahu tentang BBB. Nampak follow tak? Exponential kan? Period 50. Shift dia kosong. Animation exponential. Apply to close. Warna kita pakai warna aqua. Dan color dia JK line kita tebalkan nombor 3. Okey. Dan tekan OK. Dia akan jadi macam tu. Sama tak dengan yang korang punya? Sama tak? Terutamanya yang baru tahu tentang BBB. Okey. Dapat? Yang baru dapat? Okey? Alright. Kalau saya selalu kalau dalam lain sikit. Dapat tak? Yang baru-baru dalam BBB. Setting ni dah ada kan? Okey, keluar dari kita pergi yang seterusnya. Juga kita pergi ke trend. Sebenarnya bila kita dah pertama kali kita cari trend yang pertama tadi, bila kita buka yang ni, bila ada dah moving average kat atas, tadi tak payah orang lihat trend ni. Bila ada moving average kita terus masukkan. Cuma setting ni kita tukar kepada 5. Period dia 5. Guna period 5. Shift kosong. MA method ni kena tukar kepada linear method. MA method tukar kepada linear method. Apply kepada, yang ni kena tukar kepada high. Tukar kepada high. Line ni biasanya saya akan gunakan yang nombor 2. Dan warna untuk MA period 5 linear method high, yang standard dalam BBB kita gunakan adalah warna merah, red. Okey, gunakan warna merah. Untuk sesi pembelajaran kita gunakan standard color lah, sebab mudah untuk kita bagi arahan ataupun bagi pedoman. Bila kita sebut line merah, kita faham line merah tu adalah MA5 high. Okey, jadi untuk sesi pembelajaran ni saya minta semua gunakan warna yang standard, iaitu warna merah. Nanti bila dah pandai nanti nak guna warna apa pun tak apalah. Sebab bila pembelajaran bila kita sebut merah, okey, dia trigger MA5 high. Okey, so kita tekan OK, dia jadi macam tu. Okey, nampak? Ada yang tak dapat? Semua dapat kan? Ada yang tak dapat tak? Clear? Kalau clear, kita buka lagi satu. Kita masukkan moving average yang berikutnya, iaitu moving average tak payah tukar apa. Kita cuma perlu tukarkan apply to high ni tadi, tukar kepada low. High tadi tukar kepada low. Dan dia punya warna kita tukar pada warna yang sebelah merah tadi, magenta. Warna magenta. Ya, dapat kan? Dan tekan OK.
Nampak? Ada beza? Ada tak beza dengan korang mencat? Okay, anak nombor wifi bila tengok dekat kuat tu setting kita akan okey, dapat setting ni MA5 10, MA5 high dengan MA5 low. Dapat? Alright. Dapat, kita sambung. Berikutnya adalah dia punya pasangan. MA5 ni berpasangan dengan MA10. Tak payah tukar apa-apa, tukar dia punya period saja 10. Tukar period 10. MA method tetap sama, linear method, apply to low. Warna ni saja kita tukarkan kepada warna putih. Tukar kepada warna putih. Ini pasangan kepada MA5 low. Pasangan kepada MA5 low adalah MA10 low, warna putih. Okey? Macam tu rupa dia. Dapat? Okey. Ada masalah? Ada masalah beritahu? Dan saya kira jangan risau kalau tak dapat follow. Dekat dalam grup kita ada nota dalam grup. Ada notes yang bagi tahu macam mana setting kita. Siapa yang masuk dalam grup ya? Siapa yang tak masuk dalam grup? Aizat. Lagi seorang aja, dua. Kakak ni angkat tangan. Angkat tangan yang belum masuk dalam grup. Okey, nanti tolong bagi tahu selepas ni kepada abang Bob. Nanti kita akan masuk ke dalam grup. Okey? Sebab setting semua ada dalam grup. Dalam nota di dalam grup. Okey, dan yang terakhirnya adalah moving average 10 juga, tak payah tukar apa-apa. Period ni 10, MA method, linear method, apply to ni tukar kepada high. Sebab ni pasangan kepada MA5 high. Dan warnanya kita tukarkan kepada warna kuning. Okey? Itu saja yang kita tukarkan, high dengan warna dia saja. Warna dia ni. Okey, MA5 kita senang je. Warna merah dengan kuning tu pasangan. Merah dengan kuning tu dia couple. Warna putih dengan purple tu dia juga couple. Kita ada dua couple kat sini. Merah dengan kuning satu, putih dengan purple tu satu. Okey, inilah rupanya BBMA yang original, tak ada tambahan apa-apa. Jadi pada bukan saja yang baru, yang lama pun kalau tengok lain-lain banyak ni dia punya smart pun dia tak tahu. Betul? Sebab tu ramai yang datang revision. Sebab dia tak dapat grasp function lain-lain ni tadi. Bila kita bagi sekali rak macam ni, first impression yang biasanya orang nampak, alamak banyak je lain, macam bulat, macam cacing, macam besi tembaga, macam-macam yang bercakap dulu. Okey? Bila kita tak faham, kita akan buat andaian macam tu. Setiap line ni tadi ada dia punya function dia sendiri. Jadi setiap line ni tadi kita kena faham apa fungsi dia, setiap indikator tu. Kita ada berapa line kat sini? Kita ada Bollinger Band sendiri, kita ada 3 line. Atas ni kita panggil dia top BB. Ini mid BB. Dan yang ini kita panggil dia lower BB. Dia dah 3 line. Bollinger Band ni sendiri dah ada 3 line. Kemudian kita masukkan moving average 4 line kejap tadi. Dan sebelum tu ada 1 line. 5 campur 3, kita ada 8 line kat sini. Berselirat. Dia berselirat line kat dalam tu. Okey, jadi kita kena faham fungsi dia. Fungsi line-line ni tadi. Kita kena faham. Alright? Jadi macam mana nak kasi faham? Macam mana nak kasi faham? Sebab itu yang akak tadi saya minta bawa laptop, sebab kita nak bagi faham tu nak kena tengok, nak kena masuk sendiri tengok. Alright. Siapa boleh bagi tahu saya macam mana nak kasi faham, macam mana nak guna benda ni? Yang ada idea, yang dah pernah tahu pasal BBMA, macam mana nak bagi faham, nak bagi mudah faham. Okey, satu je cara dia nak bagi faham.
attend kelas ni 10 kali pun belum tentu faham. Takkan faham. Tak boleh faham. Sebab faham tu Tuhan yang bagi. Okay? Jadi saya cuma share dan rakan-rakan lain sini-sini video ni, kita cuba kongsi apa yang kita tahu. Apa yang kita tahu. Saya tahu 10 hari ni, saya akan lambatkan semua 10 apa yang saya tahu. Saya tak akan simpan apa-apa. Saya tak akan simpan apa-apa. Itu pulang pada korang semua nak congkir macam mana nak tanya soalan apa dia. Okay? Tapi apa yang saya tahu keluar dari mulut saya akan cerita habis. Saya tak akan sekat apa-apa. Okay? Pengetahuan saya tentang BPLB. Sebab memang saya nak share. Saya yakin apa yang saya luahkan, yang saya cuba sharekan, Allah dia akan bagi saya input yang baru. Okay? Hasil daripada sharing ini tadi. Tapi nak dapat faham, bukan saya punya kerja. Nak dapat faham, yang Maha Kuasa punya kerja. So minta tolong dekat dia. Minta apa yang kita cerita pada hari ini, apa yang saya cerita, mungkin Abang Omar akan datang dalam sesi petang nanti, cerita. Dia buka kita punya kepala otak ni, masuk melekat dalam kepala kita. Okay? InsyaAllah harap apa yang kita share ini mendatangkan manfaat kepada semua. Okey, jadi kita nak dapatkan, kita nak bagi kaedah yang mudah untuk semua orang bagi nampak macam mana nak guna BBM ni. Okey, jadi dah ada complete tadi. Pada yang baru jangan pandang apa-apa, kita jadikan dia template dulu. Kita setkan template. Jadi setiap kali kita bila kita buka chat baru, kita tak payah nak setting masukkan satu-satu balik. Macam mana nak buat template? Kita pergi ke chat. Atas ni ada chat. Kita tekan chat, kita cari template. Chat template. Save template. Oh, banyak ni template Muhammad ni. Save template. Bubuhlah nama apa-apa. BBMA ke, bubuh nama BBMA 1, 2, 3 ke BBMA. Bubuh nama BBMA sekarang. Okey, jadi setiap kali bila kita nak buka chat baru, contoh kita dah bagi nama, kita ada chat baru, katalah Penny tak pernah buka, tak boleh keluar dia. Wi-Fi tak masuk lagi. Sekejap saya bagi saya masukkan Wi-Fi. Saya tak keluar dulu. Orang lain, yang lain dah dapat connection tak? Dapat tak connection? Dapat? Dia tak mau yang itu, dia cari file lain. Okey, jadi kalau kita dah buat yang tadi kita dah masukkan semua tadi. Jadi setiap kali bila kita buka chat baru, macam ni keadaan bila kita chat baru kita buka, jadi kita tak payah nak masukkan satu-satu lagi. Kita just pergi balik ke chat, cari semula template dan kita cari balik nama template yang kita buat tadi tu. Contoh BBMA, letak BBMA dan keluar. Ini BBMA. Alright? Dah dapat. Okay, dia dah keluar BBMA, nanti kejap Dia masuk. Alright. Okey, dapat tak yang tadi macam mana nak set template tadi? Dapat tak? Nak set template tadi Jadi setiap kali bila ada chat baru, contoh macam ni, kita just cari chat template BBMA. Kalau kita namakan BBMA tadi lah. Okey, inilah buku chat dia BBMA. Okey. Dan ini chat yang kita buat tadi. Alright. So sekarang kita nak mulakan semula. Kita nak buat semula. Kita nak toggle balik chat ni. Kita nak toggle dia supaya kita belajar satu-satu. Apa fungsi atau function setiap satu line yang ada tu atau indikator yang ada. Apa fungsi dia?
Mula-mula buka cat kosong, buka cat kosong jadi buka tak kira apa-apa pair, tapi elok follow saya punya lah, Euro USD H1. Buka cat kosong, buka satu cat kosong, dan kemudian repeat balik macam yang kita buat mula-mula tadi. Kita masukkan Bollinger Band. Satu je kita masukkan. Kita masukkan Bollinger Band satu je. Okey. Okey, dapat masuk Bollinger Band. Bollinger Band kita akan berkeadaan seperti ni lah. Ni kalau kita kecilkan dia punya tu, kita nampak macam ni. Kalau kita kecilkan, dia kecil sangat tak nampak kan. Okey, macam ni. Ni boleh nampak ke belakang. Okey, kita lihat Bollinger Band ni. Apa fungsi Bollinger Band ni sebenarnya? Apa fungsi dia? Bollinger Band ni. Bollinger Band ni dia macam gelang getah. Getah yang kita main lestik-lestik. Kadang kita lestik cicak ke apa ke, kita main getah tembak buntu ke apa ke. Getah tu rubber band. Dia macam rubber band. Bila dia tertonjol ke atas, terkeluar daripada band yang atas, dia terpantul balik. Dia macam elastik. Bila dia naik ke atas, mencucuk ataupun menjolok top BB, dia akan terpantul balik ke bawah. Sama ada dia akan cari BB ataupun lower BB. Okey? Bila dia tercucuk, terpantul ke atas, dia mesti termasuk dalam balik. Dia akan masuk dalam balik. Dia cucuk, dia masuk dalam. Cucuk turun bawah. Itu function dia. Dia macam plastic band. Dia macam gelang getah. Macam gelang getah. Okay? Jadi getah bila kita tarik, dia akan menganjal balik ke bentuk asal dia. Okey? Candlestick ni, dia kena duduk dekat dalam Bollinger Band ni sepatutnya. Dia tak boleh berada dekat luar. Bila dia berada dekat luar, dia memberitahu sesuatu. Jadi Bollinger Band ni kita tengok, kalau kita lihat, dia ada bentuk. Dia membuat bentuk kan. Kita nampak dia bulat, condong, flat. Ini dia mencekik macam ni. Ini dia naik kembung macam ni. Dia kembung ke bawah. Macam ni lah. Dia bagi bentuk. Bentuk-bentuk tu semua ada makna. Ada makna dia. Okay? Yang kita nak tengok selalunya adalah keadaan. Yang keadaan yang sangat clear, yang sangat signifikan, yang sangat ketara, yang kita boleh nampak adalah keadaan di mana Bollinger Band ni terbuka, kangkang macam ni. Terbuka, terkangkang. Ya? Dia terbuka macam ni. Saat di mana dia terbuka macam tu, bermaksud dia momentum dia sangat kuat. Momentum dia kuat. Dan kemudian kita ada keadaan di mana dia flat dia macam ni. Dia mendatar. Dia tak kembang. Beza kan kita boleh nampak. Masa tengah kembang ni kita panggil dia dalam video ni, kita panggil dia menegak ataupun menurun. Kalau candle ni turun ke bawah dan Bollinger Band ni tegak, suram ke bawah, kita panggil dia Bollinger Band menurun. Suram ke bawah. Dan bila dia tengah naik macam ni, kita kata dia menegak, Bollinger Band menegak. Momentum dia kuat untuk naik. Dan keadaan di mana dia tidak menegak, dia mendatar saja, kita panggil dia Bollinger Band mendatar. Okay? Dan satu lagi keadaan yang mustahak, yang kita nak cari, yang kita nak tengok adalah ketika dia mencekik macam ni. Dia mencekik. Okay? Dia macam bottleneck dekat situ kan. Sebelum dia kembang, dia kecil je dia punya Bollinger Band tadi tu. Bottleneck, dia macam bottleneck. Selepas dia keluar dia bottleneck tadi, baru dia kembang. Baru dia jadi menegak ataupun mendatar ataupun mencuram kan, menurun. Jadi kita boleh nampak Bollinger Band kita ni tadi macam tu je, selalu keadaan dia. Sama ada dia mendatar, dia tegak naik, turun ke bawah, mencekik. Mencekik ni dia lebih hampir kepada mendatar. Kadang-kadang dia mencekik tu dia mendatar yang besar. Dan mencekik dan mendatar ni lebih kurang hampir sama. Mendatar kita ni selalunya panjang, tapi mencekik kita ni dia pendek, sekejap je. Jadi sekejap.
Jadi sekejap dan kemudian terus kembang. Jadi sekejap. Sebenarnya dia flare. Dia sebenarnya mendatar, tapi dia berlaku sekejap. Okey, jadi kita nampak jadi ni flare. Ini pun flare. Okey, ini mencekik. Ini mencekik, flat yang mencekik pendek, ya. Jadi bentuk dia sama dia orang. Dan dia memberi maklum balas kepada kita apa sebenarnya berlaku. Okey. Sebelum kita bagi tahu apa benda sebenarnya dia bagi tahu, kita kena kenal pasti dulu Bollinger Band ni apa. Kawasan-kawasan line-line ni tadi apa? Dia represent apa? Atas ni kita panggil top BB, yang tengah ni mid BB, yang bawah ni lower BB. Saya dah bagi tahu tadi. Tapi jarak di antara middle BB ke top BB di dalam kawasan sini, di dalam kawasan di antara middle BB ke top BB, kawasan di dalam ni dipanggil adalah, kita panggil dia zone buy, zone belian, buying zone. Okay, buying zone. Bahagian atas ni tadi, daripada mid BB ke atas sehingga ke top BB, itu kita panggil dia buying zone, zone belian. Okay, dan yang bawah, di bawah mid BB ke lower BB ni zone jual ataupun selling zone. Okay, jadi bila candle masuk ke dalam zone sell, kita lebih cenderung untuk masuk sell. Kita lebih cenderung untuk sell. Dan kalau sekiranya dia masuk dalam zone buy, kita lebih cenderung untuk buy lah. Kalau dia dah masuk dalam zone buy, sehinggalah bila dia berada di luar daripada BB dan sebagainya, memberi signal untuk turun. Okey. Jadi kita ada beberapa keadaan yang kita dah tengok tadi. Bollinger Band tegak ataupun menurun, turun jadi ataupun mendatar dan mencekik. Dan kita faham kalau candle berada dekat zone atas ni, kita panggil di dalam zone buying. Kalau dia berada dekat bawah, di dalam zone selling. Okey. Dan kita lihat Bollinger Band ni dia ada di prinsip sendiri, tapi dia tak boleh stand alone. Dia tak boleh digunakan sendirian. Dia kena ada couple, dia kena ada pasangan dia. Tapi Bollinger Band ni boleh bagi tahu kita trend dan juga momentum. Okey, kita nampak masa tengah menegak macam ni, candle terbuka. Kita ada tiga keadaan yang jelas. Dia terbuka jelas, clear, kita boleh nampak beza. Ini terbuka, dia terkangkang. Bollinger Band tu top BB dengan lower BB dia dah terkangkang. Bahasa mudah, lower BB, top BB terkangkang, terbuka. Boleh nampak tak? Dia ni terkangkang ni tadi. Boleh nampak? Ya. Boleh leceh lah pakai benda ni. Leceh lah. Nampak kan? Bila Bollinger Band ni terkangkang macam ni, ayat tu tak, ayat dia aku tak nak censor. Sebab senang nak faham. Okay, dia mengangkang macam ni dan candle close dekat luar. Maknanya candle close di luar daripada BB. Ni candle berada di luar BB, closing dia di luar BB. BB yang sedang menegak. Itu bermaksud dia ada momentum untuk naik. Dia ada momentum untuk naik. Okay? Begitu juga kalau sekiranya dia close di luar BB yang menurun, curang macam ni, bermaksud dia ada momentum untuk turun. Itu dia signal signifik, dia punya prinsip Bollinger Band. Prinsip Bollinger Band, bila dia berkeadaan tegak, candle close di luar daripada top BB atau lower BB, bermaksud dia boleh pergi lagi. Kalau dia close di luar BB top, dia boleh naik lagi. Kalau dia close di luar, di bawah lower, di luar BB, lower BB, dia boleh turun lagi. Itu keadaan di mana BB menegak atau menurun sahaja. Okay? Dia tidak sama dengan keadaan kalau sekiranya BB mendatar atau mencekik. Keadaan ini hanya berlaku bila BB tegak. Dia tegak macam ni. Okay. Ni tegak ke atas, ni tegak ke bawah. Bila close di luar BB, bermaksud dia boleh naik lagi. Bila close di lower BB, bermaksud dia boleh turun lagi. Faham tu kan? Boleh kecap? Boleh. Kita minum dulu kita. Aku dah tak boleh minum dulu.
Tetapi bila berkeadaan mendata menjadi, dia memberi maksud yang berlainan. Diberi maksud yang berlainan. Kalau maksud mendata, kena terus di luar bibi yang mendata bermaksud dia nak pasang balik. Dia tidak akan meneruskan perjalanan. Dia tak ada momentum. Yang ini ada momentum, ada kekuatan. Ada kekuatan turun, ada kekuatan naik. Tapi bila bibi ni mendata, bila dia cucuk jadi, dia akan patah balik. Sekurang-kurangnya dia akan cari middle bibi. Sekurang-kurangnya dia boleh cari sampai middle bibi. Dan kemudian dia jumpa juga top bibi. Okey? Bila bibi mendata sahaja, keadaan dia berbeza. Okey? Keadaan bibi yang mendata berbeza. Dia cucuk, dia terus di luar, dia akan pergi cari sekurang-kurangnya bibi ataupun lower bibi. Dia cucuk ke bawah, dia akan cari di atas balik. Dia akan reverse. Reversal akan berlaku bila bibi yang mendata. Bibi itu mendata dan kecil lah. Bibi yang menegak, kembang tadi itu dia besar, dia nak naik tadi. Tapi kalau bibi itu flat je, mendata je, dia cucuk atas, dia akan turun bawah, cari bawah. Cucuk bawah, dia akan cari atas. Dapat tak? Clear Tak faham tolong tanya. Jangan ngantuk je. Sebab ni basic, ni paling basic ni. Kita kena faham dia ni. Ada soalan? Kalau tanya saya nak padam ni. Ya bang? Mana mencekik tu mana dia nak Bibi mencekik ni sama macam keadaan bibi tu datang. Dia cucuk atas, mana itu bawah tu. Lepas tu baru dia kat situ ni, mungkin kalau dia terus dua bibi yang dah mula mendekat ataupun condong ke, dia akan follow lah. Tapi selagi dia mendata ataupun mencekik ni selalunya kalau dia cekik, kita dah tak nampak dia nak naik turun dah. Itu mungkin dia terus naik ataupun dia terus turun dia. Tapi kalau yang flat ni tadi, very clear. Kalau cucuk atas, dia akan cari bawah. Sekurang-kurangnya dia akan pergi ke mid bibi. Dia akan cari mid bibi. Contoh shadow Tak kisah, macam ni shadow kan. Ni ada body. Ini lepas tu body dan shadow pun duduk dekat luar. Open di luar. Maknanya kalau dia mendata, kalau terus di luar bibi, dia still tak ada momentum kalau dia mendata. Dia akan cari balik ke bawah. Mendata ni yang ada ramai yang tanya sebelum ni macam ni bawah. Nak tengok dia mendata. Saya nak beritahu macam mana tu susah. Tapi bila kita tengok yang mendekat, kita nampak tak mendekat dia tadi? Nampak kan? Selain daripada dia ukur dia macam ni, dia mendekat, dia mendata. Faham? Selain daripada keadaan dia mendekat macam ni ataupun turun macam ni, selain daripada itu dia mendata. Faham? Sebab kita tak payah dia kemari sampai mengukur betul ke apa lurus dia punya mendata tu, tak ada. Rasti saja. Sebab yang mendekat tu very obvious, sangat jelas. Yang tegak tadi sangat jelas. Berkeadaan macam ni, sangat jelas. Jadi kalau dia tak ada macam tu, macam ni ukur dia, mendata lah. Okay? Mendata lah. Sebab mendata ni kadang-kadang dia jadi macam ni. Ni pun kita kata mendata tak? Flat kan, nampak flat kan? Tapi dekat sini dia mendekat, masih mendekat lagi. Sini memang clear mendata. Macam ni kita nak kata dia mendekat. Mendekat lagi ni. Tak mendekat, dia kata dia mendata. Sebab mendekat tadi jelas. Mendekat tadi sangat jelas. Kalau tak jelas mendekat, dia bukan mendekat. Dia bukan mendekat. Dia mention tadi itu mendekat, macam ni boleh. Kalau kita tak nampak dia mendekat ataupun turun, itu bukan mendekat ataupun turun, mungkin dia mendata. Supposed to be mendata lah, kalau bukan mendekat ataupun turun. Okay? Okay, clear saya nak padam ini? Boleh? Okay, kita padam, kita masukkan satu-satu kita. Faham yang ini faham sebab nanti kan bila kita lambatkan semua 8 line ni, pening pada. Dan bila kita masukkan semua Bollinger Band, masukkan moving average, semua dekat dalam tu nanti kita jangan ada yang pening. Sebab kita nak jelaskan satu-satu ni tadi supaya kita nampak. Mata kita bila dah penuh 8 line tadi, dia boleh differentiate, oh ni BBK, ni MB50, ni MB5, MB10. Function dia apa kita faham. Sebab tu saya nak buka selai-selai. Bogilkan semua, saya pakaikan di seluar dulu. Spender tadi dah pakai. Sebab ni saya nak pakaikan di singlet. Okay, kita masukkan singlet dan belakang. Moving average 5. Yang ada lubuk buka.
masukkan individual 5 high warna merah. Untuk pembelajaran ini buat tebal-tebal supaya nampak belas. Boleh nampak tak? Belakang ni nampak tak? Nampak Okey, cuba ini saya nak tanya. Saya nak minta semua orang fikir. Ni kita kata naik ke turun? Naik. Okey? Turun. Ni? Atas. Kalau macam ni naik, kau tengok line merah dengan candlestick macam mana? Lapis. Cuba cerita sikit. Lapis. Macam mana? Lapis. Okey, berlapis. Line merah ni berada di atas candle kan? Betul? Nampak tak? Besar sikit. Okey. Line merah berada di atas candle. Sama ada dekat candle ataupun dekat jarum. Pada body, jarum, body, jarum, body, jarum. Tapi kita nampak jelas line merah ni berada pada candle. Nampak tak? Ke saya bohong? Betul Ni 1 hour. Cuba kita tengok kalau dekat iPhone. Ni naik kan? Naik kan? Sama tak keadaan dia? Line merah berada pada body. Betul? Tengok time dulu. Ni tengah naik kan? Sama tak? Ke aku? Ke aku cakap sama kau ni je sama. Betul sama kan? Sama kan? Ni daily. Monthly? Sama? Sama tak? Nampak tak line merah ni tadi berada pada candle. Duduk ni dekat body candle ataupun dekat jarum candle kadang-kadang. So apa yang kita boleh jangkakan kat sini? Ni monthly. Oh, tanda besar ni, tanda kecil. 5 minit tengok. Ada beza tak ada beza? Masa tengah naik? Naik? Sama kan? Seminit? Sama tak? So, apa yang kita boleh nampak kat sini masa tengah naik, kita buka balik Usman. Usman ni yang kita gunakan sebagai reference lah. Masa naik, kita tahu line merah ni tadi mesti berada pada body. Dia tidak mungkin akan turun kalau keadaan macam ni. Tapi line merah ni tadi, dia lebih kuat kita gunakan dia untuk masa turun. Sebenarnya line merah ni kita lebih sesuai jadikan dia reference untuk masa turun. Kita tengok masa turun. Tak apa cantik, cari yang cun je. Masa turun macam mana tu. Okey. Ini masih turun, sepanjang-panjang jalan ni turun. Kita nampak macam mana? Candle duduk dekat mana? Bawah line merah. Jelas tak? Boleh nampak tak? Line duduk dekat bawah, candle duduk dekat bawah merah. Nampak jelas tak? So, yang ini yang saya nak korang nampak sebenarnya. Sebab bila kita lambatkan 4 line tadi, MK5 dan MK10, kalau korang tak nampak benda ni selai-selai, korang tak faham. Itu jadi pening. Nanti datang Malaysia berkali-kali bayar 100. Aku dapat duit kan? Tapi kita gunakan line merah ni tadi
Tengok line merah ni record dalam kepala. Gunakan dia sebagai reference untuk downtrend. Tulis downtrend refer line merah. Okey, so kita buat satu kesimpulan daripada line merah ni yang pertama. MA5 ni kita buat satu kesimpulan. Kita jadikan dia, kita tuliskan dia sebagai mana? MA5 low. Oh, hai. Pandai buat. Set kita tu. Saya saja. Okey. MA5 high atau kita untuk mudah sebut line merah. Bila sebut line merah itu adalah MA5 high. Okey, lepas ni aku tak nak sebut line MA5 high. Aku sebut line merah. MA5 high adalah reference kita untuk downtrend. Maknanya selagi candlestick berada di bawah line merah, dan di 5 high downtrend. Ingat dalam kepala kita, rekod dalam kepala kita, tulis satu lagi. Bila kita tulis kita boleh ingat, boleh jelas. Candlestick berada di bawah line candlestick berada dekat bawah line merah, line yang 5 low. Macam mana? Okey. Bila candle berada dekat bawah line merah, dia hanya trade je. Cucuk je, tapi tak lepas. Cucuk je. Nampak tak? Tak ada satu batang candle pun lepas dia. Dia cucuk je. Cucuk terus kat bawah, cucuk terus kat bawah, cucuk terus kat bawah. Dia tak boleh naik. Selagi dia berkeadaan macam ni, duduk dekat bawah candle line merah, apa yang kita boleh nampak? Pertama kita nampak candle duduk dekat bawah line merah. Satu, kita nampak kan. Line merah tu kita nampak dia macam mana keadaan dia? Dia menurun. Dia bukan flat Dia berada dalam keadaan menurun. Line merah tu sendiri dalam keadaan suram ke bawah, condong ke bawah. So rekod dekat dalam kepala kita. Candlestick berada di bawah line merah, downtrend. Dan MA5 dan line merah tadi pun curam, atau kita panggil apa? Condong. Condong condong ke bawah. Wajib condong. Tak boleh flat. Kalau flat dia lain cerita. Kalau kita nak masukkan line pada pukul nanti kita akan nampak apa sebenarnya kalau berlaku masa kita flat. Tapi saya nak korang rekod dalam kepala. Rekod dalam kepala. Bila keadaan macam ni, candle duduk dekat bawah line putih, line merah, dia berkeadaan downtrend. Dan line tadi tu mesti condong ke bawah. Okay? Dan pada masa ini, masa dia tengah turun macam ni, kita rekod dalam kepala kita macam ni. Jangan lupa masa tengah naik, rekod dalam kepala kita, dia keadaan macam ni. Faham? Kita rekodkan dalam kepala kita masa naik, line tu berada pada body. Dan line tadi tu pun bukan flat. Line tu pun tegak. Line tu sendiri kena tegak, bukan flat macam ni. Okay? Dan masa dia tengah turun, dia berada dekat bawah line merah. Line tadi tu sendiri condong ke bawah. Okay? Jadi, dapat? Ada nak tanya? Ada yang tak clear? Clear? Kalau clear, aku nak padam. Jangan padam dulu lah, tambah lagi. Dia pilih partner je. Dia punya partner kita masukkan MA10. MA10 warna kuning. Selalunya warna kuning ni aku letak dia colour dalam aku hijab, aku letak dia lagi terang. Yang merah ni alamak. Yang merah ni saya buat dia kurang terang sikit. Okay, sebab kita nak menonjolkan yang kuning tadi tu. Yang merah ni kita gelap, kita sikit. Okey. Merah belakang ni nampak ya. Tapi sekarang kita nak tunjuk yang kuning ni. Apa beza dia?
merah dengan kuning tadi, yang kita buat kesimpulan tadi. Kita bagi kesimpulan tadi tu, MA level high, bila kinetic berada dekat bawah line MA level high, kita kata di downtrend. Ada beza tak? Ada beza tak? Apa beza dia? Masa tengah turun tadi apa beza dia? Ini ke atas. Kuning dekat atas juga kan? Sama lah maknanya. Ada beza? Ada beza sama. Cuma beza dia lagi jauh. Korang tak nampak kamera ni? Lepas. Okay. Tadi kita kata masa downtrend, candle semua duduk kat bawah line merah. Betul? Bila kita masukkan line kuning ni tadi, sama juga. Candle duduk kat bawah line merah dan kuning. Nampak? Selagi candle berada di bawah line merah dan kuning yang condong, dia tak ada point nak naik. Dia tak ada peluang nak naik. Nampak tak? Ini simple. Tolong, pertama sekali minta yang dah pernah belajar benda-benda lain, tolong buka korang ambil cawan tu, kosongkan. Sebab nak masuk air baru. Kalau dalam cawan ni penuh, aku nak bubuh air BBM ni tak boleh masuk dah. Buang dulu. Dalam kepala kita ada benda-benda lain, tak tepi dulu. BBM ni, mula-mula aku belajar masa dia berumur 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan dia duduk sengkang mata dia. Aku ada dengan dia. Dia duduk ajar cerita aku sombong. Aku tak. Aku barang ni dengan politik ni. Barang ni. Aku pergi belajar macam-macam yang basket lah, bayar 2,000 lah. Pergi belajar apa ni, skap lain lah. Beribu aku bayar. Boleh je bukan dengan mobil ke boleh. Aku tak pakai. Ada dalam WeChat, aku buat aku punya indikator yang berbagai-bagai. Aku ada gula lah, ada benda yang macam-macam. Bawah ni yang kita, bawah ni kan stokastik ada 3 macam, 4 macam dia punya setting. Jangan cerita lah. Sebab tu Abang Mak panggil aku arkib negara ini. Dia panggil aku arkib negara untuk kita. Jadi tak tepi dulu. Kalau korang ada ilmu-ilmu yang lain, tolong tak tepi dulu. Sebab sebenarnya bila dia tunjuk kat aku tak percaya. Bukan tak percaya kepada BBM. Aku tak percaya, takkan senang sangat macam ni kan. Takkan senang sangat. Sebab aku belajar basket, rasa susah ni. Tengok dalam cari goal tu, kalau cari goal tu, yang bahagian forex teknik macam-macam tu, kalau ada reply lebih daripada 1,000, aku mesti buka. Sebab itu banyak orang buka mesti best. Download. Okay. Dia colour kan macam-macam tu, ada Malay efek lah, macam-macam lah kan. Semua colourful. Orang ni macam ni. Aku barang tak ada colour semua kan. So, benda yang kita tengok dekat dalam cari goal tadi tu, banyak yang kita rasa susah. Jadi benda BBM ni, bila diterangkan, kita rasa macam, ya betul benda ni senang. BBM ni saya cakap kan, aku cakap kat korang, senang ya amat, tapi tolong anggap dia senang. Memang senang. Iyalah, macam nak mengaku tapi sebelum aku kenal BBM tahun 2010 trade, 2010 betul-betul faham dengan BBM. Daripada tahun 2006 aku trade, tak pernah withdraw lah bang. Tak pernah withdraw. Aku mengantar trade je tu daripada efek kumpul masuk tu dengan efek kumpul dengan efek primus hantar duit je. Bila kita faham BBM ni, Allah bagi rezeki dekat dalam forex, boleh withdraw. Ya? Alhamdulillah lah. Itu Allah bagi je. Tapi sebenarnya bila aku pergi ya Allah, senang ni BBM ni sebenarnya. Tapi aku anggap kau macam susah. Sebab kita dah pakai benda-benda macam-macam, benda-benda lain-lain yang kita rasa susah. Takkan benda ni sangat senang. Sebenarnya senang, simple as that. Selagi line ni tadi berada dekat atas candle, price tak akan naik. Tu berani kat jari tu. Selagi dia terus kat bawah, dia belum boleh naik. Dia hanya boleh naik bila dia start terus di atas.
Sini kan? Dia tengah uptrend kan? Uptrend macam ni keadaan dia. Macam ni candle dia kan? Dia close kat atas line merah, dia kuning lah. Baru dia boleh naik. Selagi dia duduk dekat bawah kuning dan merah ni, no way, dia tak boleh naik. Dia tak boleh naik. Jadi sebenarnya kalau korang faham line yang 4 biji, 4 line ni tadi, boleh trade dah sebenarnya. Boleh dah trade. Boleh dah trade. Tapi kita faham yang asas ni. Dia punya kesimpulan tadi tu. Tadi kita kata kalau candle berada dekat bawah line merah, candle ni berada di bawah line MA5 high, downtrend, dan MA5 tadi tu berkeadaan condong. So bila kita masuk ke line kuning, ada beza tak? Tak ada beza. Masih tengah downtrend, masih tengah downtrend. In fact, malahan candle ni jauh lagi daripada line kuning. Lagi jauh. Nampak? Lagi jauh daripada candle. So kalau dia nak jadi naik atas uptrend, dia mesti pecahkan dua-dua line ni. Dia kena break these two lines. Merah dan kuning ni kena break. Break maksud dia kena cucuk dan close ke atas. Selagi dia duduk dekat bawah ni tadi, dia masih downtrend ataupun selling. Faham? Ada yang tak faham? Tolong tanya saya banyak-banyak kali, tak apa. Saya nak korang faham. Bang, so kenapa kita bagi dari MA5 dan MA10? Kenapa? Kenapa? Kita panggil MA5 dan MA10. Apa yang bezakan MA5 dan MA10 secara asas? Kenapa kita panggil dia MA5 dan MA10? Ya. Setting dia tu kita MA5 dengan MA10 setting dia tu. Kita setting lah. Ha? Cuma setting lah. Setting dia je. Tak, setting dia memang setting saja. Tapi kenapa kita pakai MA5 10 ni tadi? Itu fine tune daripada yang abang-abang buat lah. Betapa dekat rumah dia tak tidur malam semua tu. Dia nak dapatkan MA setting berapa yang sesuai. Yang itu yang berjaga sampai 6 bulan tu. 5-6 bulan. Okay, aku jadi masa tu tukang beli rokok, tukang beli nasi je semua lah. Okay, kenapa panggil MA5 MA10? Sebab setting dia ni, setting dia 10. Kita panggil dia MA10. Kenapa panggil dia MA5? Kenapa kita panggil MA5? Sebab setting dia 5. Sebab kita panggil dia MA5, MA10. Tapi kadang-kadang kita sebut line merah. Bila kita sebut line merah, kita kena faham line merah ni MA5 high. Line kuning itu MA10 high. Okay? Jadi setiap kali bila kita lihat candle berada di bawah line merah dan kuning, dan kita tengok composition dia, candle merah kuning, candle merah kuning, candle line merah line kuning, line kuning duduk di atas, line merah duduk di bawah kuning, yang condong ke bawah. Jadi observation kita tadi kena menyeluruh, ya. Aku duduk sekejap. Okay. Masa dia turun sebab kita kata ini yang paling senang kita nampak. Candle duduk dekat bawah line kuning dan merah. Line merah ni tadi kita tengok. Line merah dengan line kuning ni tadi berkeadaan ciri-ciri dia. Dia berkeadaan condong ke bawah. Okay, lagi satu ciri-ciri. Line kuning ni di atas merah. Line kuning di atas merah. Candle pun duduk dekat bawah merah dan kuning. Lagi satu kita nampak ni dah bersilang. Ini antara ciri-ciri yang kita boleh lihat. Kita nampak dari dalam chart ni tadi, yang kita menjadikan pedoman, paduan untuk kita punya reference. Masa dia tengah naik, candle tadi duduk pada line kuning dan merah. Tapi kita tengok line merah duduk dekat atas kuning. Nampak? Ini line merah di atas kuning kan? Tapi sebelum tu dia berlaku persilangan tak? Ada bersilang. Jadi benda-benda tu ciri-ciri. Ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia nak naik, candle duduk di atas line, body. Line tadi berada pada candle, body. Dan kita nampak line candle, line merah dan kuning dah mula bersilang. Merah duduk di atas pula sekarang. Merah sudah duduk di atas. Dan candle close ke atas. Candle ni, kita kata line ni berada pada body. Tapi yang sebenarnya candle ni close di atas. Di atas line merah ni. Close ini bull candle bull. Dia close di atas merah kan? Ni close atas merah, ni close atas merah. Selagi dia tidak berada macam ni, dia berkeadaan macam ni, bull. Jadi kita tak masuk line purple lagi dengan line putih. Magenta dengan putih tak masuk lagi. Kita hanya reference yang ni merah dan kuning ni tadi.
Bila kuning duduk dekat atas merah, maknanya dia dah bersilang. Dia dah bersilang dan candle start duduk dekat bawah. Start duduk di bawah kuning dan merah. Itu maknanya dia dah mula nak turun. Dan tengok, line merah tadi dengan line kuning tadi itu bila condong. Dia tak flat, dia condong. Ya, itu tanda-tanda yang dia nak turun. Dia nak naik, dia mesti keadaan macam ni. Kita tengok lagi, line purple, line magenta dengan putih tadi. Sebab reference kita untuk naik adalah line yang lagi satu. Couple yang lagi satu, purple dengan putih. Itu reference untuk naik. Yang ni reference untuk turun. Okay? Clear? Ada nak tanya? Jadi kalau kita tengok sinyal tu dah turun, pastikan ada bersilang. Bukan mesti bersilang. Kita tak cerita signal. Sekarang ni kita bukan nak cerita signal. Kita cerita nak trend dia. Bukan semata-mata trend. Kita nak kenal keadaan dia. Reference line tadi untuk apa? Line merah dan kuning tadi kita gunakan dia untuk apa? Kita gunakan untuk keadaan downtrend. Bukan signal. Dia tak ada signal kat sini. Di keadaan downtrend dia mesti berkeadaan macam ni. Jadi bila kita nak entry, kadang-kadang kita silap masuk ke apa kan? Kalau kita faham downtrend, bila candle berada dekat bawah merah dan kuning ni, kalau dia putih flash highlight tu, dia baru cakap kalau dia duduk kat bawah kuning dan merah ni, kuning kat atas, merah kat bawah, dia downtrend. Nak buy? Betul? Betul kan? Aku bagi tahu kalau dia dekat bawah kuning dan merah, line tu condong ke bawah, check peluang sell aja. Aku pergi buy buat apa? Jadi kita nak faham yang tu. Bila kita faham boleh berkeadaan macam ni, boleh cari peluang sell. Tunggu signal BBNK sell. Okay, sekarang ni belum belajar signal lagi. Kita hanya nak tahu bila candle berkeadaan macam ni, dia berkeadaan nak turun. Bukan entry ya, bukan entry. Kita tahu ni keadaan untuk turun. Keadaan dia nak naik bila line kuning dan merah. Kita refer dua line saja. Dua line ni saja dia boleh bagi gambaran naik dan turun. Macam ni rupa dia masa tengah turun. Macam ni rupa dia masa tengah naik. Rekod dekat dalam kepala, bila kita buka chart ni penuh-penuh, contoh macam ni, kita nampak bila kita dah masuk macam ni, company kepala alamak macam mana ni? Kita dah tak tahu. Dia gabra, alamak datang lagi illusion. Aku cerita lagi, bergubir pula aku minum air. Orang tak faham dia. Sebenarnya benda senang, itu je. Selagi dia duduk dekat bawah kuning yang condong macam ni, downtrend. Sesenang itu, semudah itu. Duduk bawah merah dan kuning yang condong ke bawah, cari peluang sell. Jangan gatal-gatal buy. Dia duduk macam ni dekat body. Ya. Tapi ini bukan reference untuk buy. Tapi kita cuma nak tahu masa tengah naik, line kuning dan merah, dia bereaksi dengan candle ni macam ni rupa dia. Tapi untuk reference buy, kita gunakan yang lagi satu, purple dengan putih. Faham? Untuk turun yang nampak jelas. So yang kita simpulkan tadi dah tak tepat. Kita simpulkan tadi MA5 high, candlestick berada di bawah line MA5 high, downtrend. So tak tepat. Kita cakap candlestick berada di bawah line MA5 high dan MA10 high. Dia mesti berada dekat bawah dua-dua, MA5 dan MA10 high, baru downtrend. Dan MA5 10 high ni tadi mesti condong. Ini kesimpulan yang kita rekod dalam kepala. Kita rekod dan masa nak naik tadi tu pun kita cuba ingatlah macam mana rupa dia. Sebab bila kita buka chart, kita go through daripada depan sampai belakang, depan sampai belakang, kita sebenarnya nak rekod dalam kepala kita. Mata kita tu pandang supaya kita boleh rekod. Nampak jelas. Ini kita tak masukkan Bollinger Band lagi. Kita baru masukkan dua line saja. Okay? Jadi bila kita dah faham line ni berfungsi dengan candle ni tadi macam mana, mudah untuk kita interpret chart kita bila kita masukkan semua indikator tadi. Sebab kita nampak merah dan kuning ni tegak ke atas, candle duduk kat tengah ni uptrend. Kita nampak. Ataupun dia tengah condong ke bawah, candle semua duduk kat bawah. Walaupun dah penuh ada Bollinger Band, ada MA50 semua, candle duduk dekat bawah, line kuning dan merah, downtrend. Jadi kita akan cari peluang untuk sell je. Kita tak kata-kata pergi langsung buy kat situ. Okay? Clear yang ni? Clear. Kalau clear, kita nak buat.
Nak padam. Kita padam dulu lah MA10 ni. Dan kita tukar MA high ni kita tukar pada MA5 low. Dan warna ni kita jadikan warna magenta. Suara aku dah buat. Option. Okey, MA5 low untuk magenta. Okey, kita tengok. Tadi kita nampak masa tengah turun, line merah berada dekat bawah, candle berada dekat bawah line merah kan? Sekarang ni masa naik, apa kita nampak? Dia duduk di atas line purple. Dia tak kena. Kadang-kadang kita cucuk sikit, cucuk senang bagi atas. Tapi bila masa tengah downtrend, line ni berada pada body. So apa beza dengan yang tadi? Terbalik sahaja. Dia terbalik sahaja maksud dia. Sebab benda ni adalah mirror. MA5 high, MA5 low, dia saling mirror antara satu sama lain. Satu kata naik, satu kata turun. Satu kata turun, satu lagi kata naik. Satu kata sideways, satu lagi pun kata sideways. Selalu macam tu. Okay? Jadi kalau kita kata yang line merah ni tadi berada pada body yang sedang tegak, line merah tadi tegak dan candle berada pada body dia, line pada kat candle, kita uptrend. Tapi kalau dekat line ni tadi, dia cicah je, dia cuit je, senang balik. Okay? Ni sepanjang-panjang ni naik, sepanjang-panjang ni naik. Selagi candle berada di atas purple, dia naik. Selagi candle berada di atas purple, naik dengan syarat purple ni tadi mesti tegak. Purple mesti tegak. Purple yang menegak. Nampak? Dia tweet je. Jadi tembus. Ini kita baru nampak satu line. Kalau kita masukkan dia punya couple ni tadi, mungkin couple dia punya line tak lepas. Okay, still masih lagi lah trend. Okay, nampak jelas Masa tengah naik, duduk jauh ni daripada line purple. Tak kena pun, nanti dia kena sikit je. Tapi bila dia turun, line tu berada pada body candle. Kadang-kadang pada line, pada jarum candle. Nampak? Clear tak? Ada yang tak clear? Ada yang tak clear tak? Yang nak tanya. Ni kita tak masuk lagi satu line. Okey, kalau clear kita masukkan lagi satu line. MA10 partner dia. Dia punya partner MA10 low. Warna putih. Lagi jelas masa tengah naik, tak kena langsung line putih ni. Tak kena langsung line putih. Tapi masa tengah turun, candle berada pada line. Line tu berada kat tengah-tengah body ataupun dekat jarum. Nampak tak beza dia? Masa naik dengan masa turun. Ni masa turun, ni masa naik. Boleh bezakan tak? Nampak tak perbezaan dia? Nampak tak? Nampak So, yang ni adalah nombor 2. Terbalikkan saja. Nombor 2 kita kata MA candlestick berada di atas line MA510 low. Dia adalah uptrend. Nampak? Selagi candle berada di atas line MA510 low, dia adalah uptrend dengan syarat MA tadi berkeadaan tegak, bukan mendatar. Dia mesti tegak, mesti berkeadaan macam ni, bukan flat. Dia mesti keadaan tegak. Dia mesti keadaan tegak. Sehingga lah bila dia mula jadi macam ni, ada kita record dalam kepala kita, ini downtrend. Membezakan di antara masalah uptrend. Masalah uptrend ni sangat clear. Jadi sebab tu kita kata MA10 dengan MA5 low ni tadi, kita jadikan dia reference untuk naik masa uptrend. Masa nak turun tadi adalah MA510 high. Sebab kita nampak dia tak kena. Okey? Ada soalan? 10.30 kita
minum. Okey, kita masukkan balik ke empat-empat line tadi. Kita masuk empat-empat line tadi, boleh? Dan okey. So sekarang bila kita dah cantumkan ke semua empat-empat ni tadi, adakah kita masih boleh keliru? Adakah kita akan keliru kalau kita faham line tadi selai-selai tadi? So kita nampak masa dia tengah naik macam ni, candle berada di atas putih dengan purple. Clear? Tadi kita tak ada jumpa line putih merah kan? Kalau anggapkan tak ada line putih dan merah tadi, clear? Dia berada di atas line kuning dan putih dan merah, atas putih dan purple yang tegak macam ni. Dan tadi saya suruh korang rekod dalam kepala, masa tengah naik, candle ni tadi line duduk dekat body dia, dan dia punya line merah dan kuning pun tegak. So dia menepati tak dengan apa yang kita cakap tadi masa dia tengah naik? Okay? So masa dia nak turun pula, dia mesti berada dekat bawah kuning dengan merah. Dia berada dekat bawah kuning dan merah. Dan masa turun dia pula, kita tengok tadi yang purple, line tadi berada pada body candle. Masa turun, line purple dengan putih, dia berada pada body. So menepati tak apa yang kita cakap tadi? So ini masa dia tengah turun. So kita nampak masa turun dengan masa naik kita jelas nampak. So apa yang kita nak tanya lagi? Apa yang kita tak faham perkara ni? Faham tak? Ada yang tak faham ke? Ini dua perkara, naik dan turun. Mustahak. Ada lagi satu benda yang mustahak yang kita tak cerita lagi. Apa dia? Kita tak cerita lagi tu. Ha? Itu nanti dulu. Tak. Dalam empat line tadi kan, yang naik dan turun ni tadi. MA 50 yang paling betul. MA 50 tu kejap lagi cerita. Kita tak cerita lagi kan? Mana tu kita ni? Apa di tempat yang saya tanya ni? Tempat-tempat berlakunya reversal. Tempat-tempat berlakunya reversal. So apa yang kita nampak dekat tempat reversal ni? Kita tengok ni. Daripada tengah turun ni tadi, tiba-tiba dia naik. Apa yang kita nampak? Okey, kita tengok apa yang ada kat silang ni tadi. Sebelum tu, down trend kan? Clear kan? Bawah kuning dengan merah kan? Bawah kuning dengan merah. Naik cucuk aja, tak lepas. Tu masih ada di downtrend. Dan dalam masa yang sama, downtrend kita faham, candle ni tadi line berada pada body candle. Betul? Clear downtrend, faham? Faham. So dekat sini, apa yang membezakan masa nak naik, masa turun nak naik? Apa yang kita nampak? Apa yang kita nampak? Apa yang silang? Okey, candle itu 10 silang satu. Okey, lagi apa lagi kita nampak? Ha? Soal. Angkat tangan, siapa nak cakap? Ya bang. Line merah kuning silang. Okey, cun. Candlestick ni. Dia berada tengah-tengah. Menandakan apa tu? Sabit, okey, cun. Boleh? Lain. Ya bang. Candle tu tembus, candle buy. Ni Candle tembus line atas. Ni kena ni. Dia dah break atas kuning. Okey, cun. Baik. Apa lagi yang kita nampak beza? Masa tengah turun dengan masa tengah naik. Apa yang kita nampak? Pertama, tadi yang kita faham tadi kan? Masa turun, dia mesti duduk kat mana? Bawah kuning dengan merah. Masa tengah naik, dia mesti berada kat mana? Atas. Dia dah mula berada kat atas kan? Atas pukul lah. Tapi mula-mula sekali
dia kena cross ni. Sebab masa tengah turun, candle berada pada line. Masa tengah naik, candle berada pada line kuning dan merah kan? So, ini candle yang pertama sekali break. Dia close atas. Close di atas kuning dan merah. Dia dah break semua. Dia dah close ke atas. Ini dalam kita punya signal dalam teknik BBB, candle yang pertama ni yang close di atas. Ini tak ada kan? Tak ada close atas kuning merah kan? First, close di atas kuning dan merah. Betul? Candle yang pertama close di atas kuning dan merah. Ini kita panggil candle arah, formerly known as candle gangster. Okay? Itu candle arah. Dia penanda yang mungkin akan bertukar. Sebab kita faham tadi, dia mesti berada di atas putih dengan purple, dan dia berada pada body. Line kuning dia berada pada body. Sama tak keadaan dia? Masa nak naik dengan masa nak turun, dia ada gangster satu, candle arah. Sini ada candle arah. Nampak? Ini candle yang pertama break MA510 low. Candle pertama break MA510 high. Itu candle arah nama dia. Sama juga dekat sini. Sama juga dekat sini. Ini candle arah ataupun candle gangster. Dia sebut candle arah. Okay, di belakang dekat sini candle arah. Entry kat mana? Kita jangan cerita tu sebab kita tak nak cerita entry. Kita nak cerita pasal cara nak baca line ni tadi. Okay? Jadi setiap kali bila kita nampak keadaan macam ni, duduk di bawah kuning dan merah, yang condong ke bawah, candle berada pada line, line itu sendiri berada pada body candle ataupun pada jarum dia. Juga itu down trend. Tunggu sehingga ada candle yang boleh break. Ni, boleh break ni. Ini bukan confirm. Ini cuma penanda yang dia nak mula tukar arah. Dia tidak boleh tukar arah sehingga ada candle close di atas ni. Sebab kita dah faham tadi, masa nak naik dia mesti berada dekat atas putih dan purple kan. Itu syarat wajib dia. Dia mesti berada dekat atas putih dan purple. Dan dalam masa yang sama, masa tengah naik, candle berada pada line, berada pada body candle. So dia dah menepati line berada pada body candle, dia berada di atas putih dan purple. So dia dah menepati salah satu ciri-ciri tu. Dan kemudian line nak masuk dekat mana? Nak masuk dekat mana tu kemudian kita cerita. Cuba kita nak kenal ini adalah candle yang kita namakan candle arah ataupun candle gangster. Okay? Itu keadaan dia. Masa tengah naik, dia mesti ada satu candle yang break dulu. Putih dengan merah, putih dengan purple ni tadi. Ini candle arah. Turun sikit, tapi dia buat candle arah yang baru. Dia buat candle arah baru. Bila dia buat candle arah yang baru, yang ini terbatal lah. Jadi terbatal. Okay? Dan bila candle arah yang baru dia buat, dia naik lagi. Sebelum dia nak turun, dia buat dulu candle arah yang baru dia. Dan kemudian baru dia start turun. Okay? Itulah cerita dia selalunya. Bila dia nak naik, nak turun, macam itulah keadaan dia. Bila dia nak naik, dia mesti berada di atas ni. Bila nak turun, dia mesti berada di bawah ni. 10.5. Kita minit lagi. Cepat 10.5. Tengah. Oi, jangan lambat ke? Cepat. Cepat ni, yang betul. Berapa berat? 10.5. Cepat. Okey, kita minum dulu. Aku pun nak kau minum.